Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik bersama dengan Teacher Fiza. Okey, kita sekarang dah masuk kepada bab 6, 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, bahagian A. Apa yang awak akan pelajari pada hari ini ialah, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, menghuraikan ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan membentuk persamaan linear berdasarkan pernyataan dan situasi. Apakah itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Persamaan linear ialah terdiri daripada nombor dan ungkapan algebra linear dengan satu pemboleh ubah dan kuasa tertingginya adalah 1. Apakah maksud pernyataan ini? Maksud dia ialah, dalam satu persamaan linear akan ada nombor. Nombor tu boleh jadi 1 sampailah segala-gala nombor, positif dan negatif, pecahan ataupun perpuluhan. Ungkapan algebra linear, lagi sekali ada perkataan linear di sini. Okey, linear itu bermaksud kuasa tertinggi bagi pemboleh ubahnya hanyalah 1. Okey, maksud dia ialah kalau M sahaja, tak ada M kuasa-kuasa tu. Kalau N sahaja. Dan satu pemboleh ubah maksudnya sepanjang persamaan tersebut hanya ada satu huruf sahaja. Itu maksud satu pemboleh ubah. Baik, kita tengok contoh yang pertama. 7x tambah 2 sama dengan 8. Okey, ada berapa huruf di sini? Okey, hurufnya hanya ada X sahaja. So, dia dah meliputi satu pemboleh ubah. Jadi sekarang kita tengok kuasa tertingginya. Adakah kuasa tertingginya 1? Ya, jika dia tidak letak apa-apa nombor di atas huruf ini, pemboleh ubah ini, maka kuasanya adalah 1. So, ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, kita tengok contoh yang kedua. 3x kuasa 2 tolak 5 sama dengan 16. Ada berapa pemboleh ubah? Ya, pemboleh ubah hanya ada satu sahaja, iaitu x. Tetapi berapakah kuasa bagi pemboleh ubah tersebut? Kalau kita tengok di sini, kuasanya adalah 2. Sedangkan kalau persamaan linear, kuasa dia hanya boleh satu sahaja. Jadi, ini bukan persamaan linear. Okey? So, tengok nombor 2. Nombor 3. 2UV tambah 9 sama dengan 11. Okey? Ada berapakah pemboleh ubahnya? Kita ada U dan V. Dah ada dua huruf, bermaksud dua pemboleh ubah. Maka ini bukan persamaan linear. Kita tengok seterusnya. 4M tambah 2N sama dengan 10. Okey, kita tengok dulu huruf. Pemboleh ubahnya ada berapa? Pemboleh ubahnya ada 2. M dan N. Okey, untuk pengetahuan awak, ini ialah persamaan linear kerana M dan N ini kuasa tertingginya ialah 1. Tetapi ini bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sebab apa? Sebab hurufnya ada 2, iaitu M dan N. So, ini ialah persamaan linear tapi bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, yang seterusnya, 7K tambah 5 sama dengan K. Okey, dekat sini ada K, dekat belakang ni pun ada K. So, adakah ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Kita tengok hurufnya. Hurufnya sama tak? Ya, sama. Depan K, belakang pun K. Okey, jadi walaupun K ini terletak di kedua-dua belah, tetapi masih lagi K. Okey, huruf yang sama. Pemboleh ubah yang sama. Okey, sekarang kita tengok kuasa tertingginya. Adakah K yang 7 ini kuasanya 1? Ya. Bagaimana dengan kuasa K yang belakang? Adakah masih lagi 1? Ya. Maka 7K tambah 5 sama dengan K adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey? Baik, sekarang kita masuk kepada objektif seterusnya. Membentuk persamaan linear berdasarkan suatu situasi. Okey? Pertama, hasil tambah X dengan 20 ialah 43.
Okey, awak kena faham daripada ayat panjang ini, kita kena cari operasi asas aritmetiknya dan juga sama dengan berada di mana. Okey, untuk persamaan, suatu persamaan mesti ada simbol sama dengan, mesti ada operasi. Okey, operasi matematik boleh jadi tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey? So, hasil tambah, so operasinya ialah tambah. X dengan 20, maksudnya apa? X tambah 20. Ialah ini maksudnya sama dengan 43. Dah jadi dah awak punya persamaan linear. Okey? So, nombor 2. Harga sebungkus roti ialah RMP. Khairul membayar RM10 untuk 5 bungkus roti. Yang mana satu ni? Okey, dia beli 5. Satu harga P. Dia bayar RM10. Jadi sebenarnya sama dengan 10 kan? 5P sama dengan 10. Okey, untuk satu persamaan linear, awak tidak boleh tulis unit-unit yang disertakan dalam soalan. RM, unit tu macam ni lah. RM, liter, meter, sentimeter, saat, minit, jam, segala-gala unit ini awak tak boleh masukkan dalam satu persamaan algebra. Okey? So, kerana nanti awak terkeliru antara pemboleh ubah dan juga unit. Okay, kena ingat tu, untuk satu persamaan tidak boleh letak unit-unitnya. Faham? Baik, kita pergi kepada contoh seterusnya. 18 ekor ikan dimasukkan ke dalam M buah akuarium. Setiap akuarium ada 3 ekor ikan. Okey? Macam saya cakap tadi, dia mesti ada operasi matematik dan juga simbol sama dengan. Jadi dekat mana simbol sama dengannya? Setiap akuarium ada 3 ekor ikan ni kesimpulan. Maka kesimpulannya dekat sini ada sama dengan di situ. Okay, operasinya apa? Darab, tolak, tambah atau bahagi. Okey, dimasukkan ke dalam, maksudnya operasi bahagi. So, 18 bahagi M sama dengan 3. Atau, awak boleh juga tulis 18 per M sama dengan 3. Okey, saya dah banyak kali terangkan untuk persamaan untuk tajuk algebra, kita akan selalu menggantikan simbol bahagi kepada simbol per. Okey, jadikan dia dalam bentuk pecahan. Jadi, 18 per M adalah lebih sesuai dalam suatu persamaan algebra. Okey? So, tengok contoh yang keempat. Aida membancuh 5 liter air sirap. Dia minum Y liter. Dia minum. Kat sini ada perbuatan. So, baki. Lagi satu hint. Baki air sirap ialah 4 liter. Ada perkataan ialah. So, ialah di sini menunjukkan sama dengan. Baki menunjukkan operasi tolak. Jadi, apa tolak apa? Ya, 5. Asalnya 5. Tolak Y, iaitu sebanyak mana yang diminum, sama dengan 4. Okey? So, itu sahaja awak punya persamaan linear bagi situasi-situasi ini. Bagaimana kalau awak diberi dalam bentuk rajah? Okey? So, awak kena pandai mentafsirkan. Tengok. Luas segi 4 ialah 40 cm persegi. Okey, dikata luas segi 4 ini ialah 40 cm persegi. Dalam situasi ini, awak kena tahu apa rumus luas segi 4. Luas segi 4 ialah panjang darab lebar. So, panjang dia ialah 4, lebar dia ialah 2x tambah, 2 tambah x. 2 tambah x. Okey.
Untuk algebra, kita selalu letak macam tu. 4 kurungan menunjukkan operasi darab 2 tambah X. Kalau bahagi, kita selalu wakilkan dia dengan simbol per. Untuk darab, kita selalu wakilkan dia dengan kurungan. Ialah sama dengan. So, sama dengan 40. Okey? Awak boleh juga jadikan dia, kembangkan dia begini. 2 darab dengan 4. 4 darab dengan 2 ialah 8. Tambah 4 darab dengan X ialah 4X. Sama dengan 40. So, awak boleh bagi jawapan yang begini. Okey? Tengok contoh yang terakhir. Perimeter segi 4. So, ada perkataan perimeter. Segi 4 ini ialah 120. Okey? Ialah sama dengan 120. So, apa itu perimeter? Perimeter ialah ukur keliling. So, sini ialah 2 tambah X. Sini ialah 4. Okey? Maka, 4 tambah 2 tambah X tambah 4 tambah 2 tambah X. Jawapannya ialah 120. Okey, untuk penyataan yang panjang begini, awak kena permudahkan. Okey, nombor dengan nombor. 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2 ialah 12. 12 tambah X tambah X ialah 2X. Sama dengan 120. So, inilah jawapan awak. Okey, untuk penyataan-penyataan begini, awak kena sentiasa sedar dan tahu apakah maksud rumus luas, perimeter, okey? Kerana untuk soalan-soalan membentuk persamaan linear, awak kena bijak mentaksir kehendak soalan. Dari situ barulah awak tahu apakah operasi aritmetik yang terlibat. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.